kuliah, siapa yang ada buat pesanan kitab tu ada kat Cik Zul tu lah ambil. Dia dah lupa namanya. Ada semua. Siapa yang ada pesan dekat Cik Zul tu, kita ada kat dia. Pasal dia lupa siapa yang order tu. Dia. Alhamdulillah kita masih lagi menyambung pelajaran mutahid kita. Itu muka surat yang ke-8 lah. Silap ya, muka surat 8 ya. Dan alhamdulillah kita ada kesempatan mengisi masa-masa yang sisa ini untuk kita mengisi keberkatan hidup kita. Sebab itu keberkatan hidup itu sangat penting dalam hidup kita sebagai manusia. Dan keberkatan itu tidak dapat di luar, tetapi keberkatan itu berada dalam 3 perkara. Yang pertama sekali ialah menunaikan apa-apa yang perlu. Kalau nak berkat, tunaikan apa-apa yang perlu, jangan ditinggalkan. Yang kedua, nak berkat, apa dia? Carilah ilmu atau tuntut ilmu. Dan yang ketiga, nak berkat dalam kehidupan, mencari keperluan hidup. Ketiga-tiga benda ini tidak boleh tinggal salah satu daripadanya. Kalau tinggal salah satu daripadanya, pincanglah kehidupan manusia, kerana dia berganding tiga-tiga tadi ya. Menunaikan apa yang fardu, menuntut ilmu, dan mencari keperluan hidup, baru dapat keberkatan dalam hidup kita. Kalau tidak, rugilah kehidupan kita. Pasal ketiga-tiga itu amat penting untuk diri kita. Dan kita masih lagi bicara tentang bab tauhid. Jadi dalam seri lepas, sebelum kita nak nyambung muka surat 8 ya, sebelum kita nak belajar ilmu tauhid ni, ilmu mengesahkan Tuhan ini, yang pertama sekali kita mesti mengetahui rukun 15 dulu. Rukun 15 tu penting. Bila rukun 15 tu kita belajar, insya-Allah rukun-rukun yang lain tu ngikut je. Tetapi kalau rukun 15 ni tak belajar, yang lain tu macam numpang tak numpang je. Rukun 15 tu terbagi ber-3 pasal. Rukun yang 15 tu terbagi ber-3 pasal. Yang pertama, pasal yang pertama ialah mengetahui rukun Islam yang 5 itu. Kita dah belajar selepas rukun Islam dari 1 sampai ke 5. Itu pasal yang pertama. Belajarlah secara detail rukun Islam yang pertama sampai 5 itu. Dan hari ini kita nak masuk fasa yang kedua daripada rukun 15 itu, nak belajar rukun iman satu persatu. Start daripada amantu billahnya sampai wal qadri khairi wa syarhi minallahi ta'ala. Itu dia. Dan pasal yang ketiga kita akan belajar lagi, iaitu rukun syahadah. Bila 15 rukun yang kita belajar, dalam 3 pasal kita belajar satu, barulah kita boleh memahami tauhid yang sebenar. Ilmu tauhid ibarat seperti kalau nak buat ramah, apa kita buat dulu? Kalau nak buat ramah, apa nak buat dulu? Ada buat tingkap dulu, tangga dulu, beli kipas angin dulu. Apa nak buat dulu kalau ramah? Mesti dirikan tiang dulu. Bentuk apa nak disangkut kipas tu? Nak sangkut kat telinga lalu ngandor kalau kelo. Dirikan tiang dulu. Jadi ilmu tauhid ibarat seperti tiang. Ilmu lain tu ibarat seperti menumpang. Ada dah. Betul saya dah bagi tahu galak-galik ya. Ilmu yang wajib kita belajar tu ada 2 bahagian. Satu dipanggil ilmu tauhid, ilmu asas. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Ilmu cabang ni dia akan menumpang ilmu asas tadi. Ilmu cabang iaitu fiqh dan tasawuf dan lain-lain ilmu yang lain. Tapi ilmu tauhid tu merupakan asas sekali. Ilmu wajib belajar 2, tauhid dan ilmu furu'. Itu dia. Furu' ilmu cabang. Itu dia. Ilmu cabang tu, cabang tak ada, dahan tak ada, ranting tak ada, buah tak ada, kalau batang yang tak ada. Begitulah dalam kita belajar ilmu tauhid ini. Perkara asas yang pertama sekali
ialah mengetahui rukun yang 15 sepaham-pahamnya. Dan rukun 15 itu terbagi 3 fasal. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 4 rukun syahadah. Jadi 15 rukun. 15 rukun itu terbagi kepada 3 fasal. Fasal yang pertama sudah bincang dah, iaitu rukun Islam yang 5. Hari ini kita nak masuk fasal yang kedua daripada rukun 15 itu, iaitu rukun iman. Rukun iman ada berapa tuan-tuan? Kita soalan rambang hari ini. Setakat ini saya mengajar hampir 27 kelas sebulan, belum dapat lagi jawapan yang kata orang memuaskan sedikit. Dia kata dia beriman, tapi rukun iman pun dia tak tahu. Nak tanya orang Bandayu pula. Bandayu orang cokodik-cokodik. Saya ngajar dekat semalam di Kampung Gajah Isnin dia. Betul Selasa di Teluk Manis semalam. Hari ni sini. Besok ada kelas lagi juga. Sampai berakhir pada hari Jumaat depan baru habis. Last sekali di Surau Pendiat. Ada 28 kelas. Jadi saya kena ngajar bengkel-bengkel sikit. Sampai tak nak tolak. Saya dapat korang sikit. Dapat korang dapat rehat. Hampir dekat 30. Itu dia. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, berapa rukun iman yang sebenarnya? Saya beriman, mereka beriman. Rukun iman dia berapa? Tak dengar, tak apa jelas. Louder. Siapa kata 6? Angkat tangan. Up your hand. Irfa' yadakum. Siapa kata 6 angkat tangan? Macam takut, saya serius sikit, tegak-tegak. Ni macam nak naik, tak naik, nak naik, tak naik. Okey, saya ulang. Siapa kata rukun iman 6 angkat tangan? Kita muzakarah je, bukan apa-apa, nak seronok je. Yang tak angkat tangan tu apa rukun iman? Yang tak angkat tangan tu apa rukun iman? Atau boleh kita berbangga, saya orang beriman dengan Allah, saya orang beriman dengan malaikat, saya beriman dengan rasul, saya beriman dengan kitab, saya beriman dengan hari kiamat, saya beriman dengan qada dan qadar. Boleh kita mendakwa demikian? Kalau tak tahu tulis. Saya bukan ilmu datang mulut saya ambil di kitab-kitab tu. Betul? Di kitab ni 3 peringkat, ada matan, lagi apa? Ada syarah lagi. Ada apa lagi? Belajar kitab ni. Ada matan, ada syarah lagi satu apa? Khasyah. Itu dia. Saya kutip daripada matan sana, syarah sana, khasyah. Kemudian terpecah lagi kitab tu pada 5 bab lagi. Ada dipanggil bab, ada dipanggil fasal, ada dipanggil furuk, ada dipanggil masalah. Yelas sekali tambih namanya. Belajar kitab sampai berapa itulah, baru faham. Belum tanya kitab lagi, pada kitab. Berapa kitab kamu belajar? Dah belah-belah. Apa kitab? Kitab dari segi lurah bahasa Arab, buku ya. Dari segi syarak apa? Apa ni kitab? Sebelum kita nak belajar kitab ni, faham takrif ni dulu. Apa ni kitab? Ismun jumlatun minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa fusulin ghaliban. Itu apa ni kitab? Nama perhimpunan daripada ilmu yang mengandungi beberapa bab, beberapa pasal pada ghalib. Itulah kitab. Itu dia. Pasal apa digelar bab? Pasal banyak pasal di dalamnya, sebab itu bab, sebab itu sebut bab. Pasal apa digelar pasal? Pasal banyak dalamnya puruk-puruk, cabang-cabang. Pasal apa digelar puruk? Pasal dalam banyak masail-masail. Itu dia. Dan yang terakhir lagi dipanggil tambih. Setelah kita kaji satu, akhir tambih. Maknanya berhati-hati bila anda belajar, berhati-hati bila anda beramal, takut terlajak iman. Jangan bagi syirik. Kerana ahli ibadat ni, dia kebanyakan dia tidak syirik jali, menyembah tokok, menyembah batu sebagainya. Tapi ahli semayang, ahli puasa, ahli banyak syirik khafi. Sebab itu kita nak belajar tauhid ni supaya nak bebas syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang terang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, tidak menyembah lembaga atau sesuatu, tapi menyembah, menyekutukan sifat Tuhan
dan perbuatan Tuhan. Itu yang bahaya. Rukun iman sebenarnya ialah berapa? Ulang balik. 6. Kalau 6 tu kita kena belajar lagi lah. Kita masih pra lagi walaupun dah tua bangka. Saya cakap kasar sikit lah. Dia bengkel sikit. Bengkel sikit. Mudah-mudahan kita ambil perhatian. Kena ambil perhatian. Rukun iman sebenarnya 2, tuan-tuan. Dah tercengang ya. Betul ke tidak? 2 ke 6? Rukun iman 2 ke 6? 6. Oh, majoriti kata 6 ya. Okey, tak apa. Maknanya kita belajar ilmu akidah tidak secara detail. Kita belajar secara rambang saja. Jadi bagaimana untuk kita nak mempertahankan akidah kita? Sebab itu tujuan asas belajar tauhid ni kerana nak melihara 2 perkara. Tapi kalau kita belajar rambang, 2 perkara ni tidak dapat kita pelihara iman kita. Tujuan besar kita belajar tauhid kan 2 perkara. Yang pertama ialah nak memelihara iman kita daripada syirik, daripada kufur, daripada murtad. Itu tujuan kita belajar tauhid ni. Jadi kalau kita belajar secara rambang, kita tak dapat melihara iman kita itu. Kita kata beriman dalam masa sama kita syirik juga. Yang kedua, tujuan besar kita belajar tauhid, yang kedua kenapa? Kerana nak menyempurnakan ketaatan. Ketaatan tak boleh dapat kalau tak kenal Tuhan. Kadang syirik, kadang tak syirik, kadang syirik, kadang tak syirik. Dapatkah menyempurnakan ketaatan? Tak boleh. Sebab itu syarat ataupun tujuan asal besar kita belajar tauhid kan 2 perkara. Pertama nak melihara iman. Daripada syirik, daripada kufur, daripada murtad. Yang kedua, tujuan kedua ialah untuk nak menyempurnakan ketaatan. Tak dapat menyempurnakan ketaatan kalau tidak kenal Allah. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Arab ke kitab Jawi ke, dia akan buat soal jawab. Kita ambil kitab-kitab Arab contohnya dalam bab makrifat, kenal Tuhan. Dia kata tulis yang pertama, tapi dia katanya ma huwa awwalun wajibun 'ala al-insan, katanya. Apakah ia yang awal-awal wajib atas insan itu? Maka dia jawab, awal wajib 'ala al-insan ay ya'rifallaha ta'ala. Sembahyang wajib kan? Puasa wajib. Tapi mengenal Allah dulu wajib yang lain. Mengenal Allah dulu wajib yang lain. Itu wajib. Belajar makrifat itu sampai kita yakin betul-betul. Betul dia. Sampai kita faham betul-betul. Betul dia. Pasal dia asas. Yang lain tu ilmu furud umpan-umpang je. Okey, tulis. Rukun iman terbahagi kepada 2. Ada orang pensel? Tak ada? Tak ada guna ke handphone tu, jangan tengok WhatsApp tu kira je. Okey. Rukun iman terbahagi berdua. Yang pertama dia panggil iman mujammal namanya. Atau iman mujmal. Yang kedua dia panggil iman mufassal. Pernah dengar ke? Belajar apa ni? Pernah? Kalau pernah apa kita enam pula? Rukun iman terbagi 2. Yang pertama dia panggil iman mujammal ataupun iman mujmal, boleh dua-dua. Yang kedua iman mufassal. Apa itu iman mujmal? Iman mujmal iaitu kita percaya dan yakin, ya, sebenar-benarnya secara umum. Iman mujmal terbagi kepada 2. Tulis. Iman mujmal terbagi kepada 2. Yang pertama, iman secara umum. Seluruh umat Islam secara umum mempercayai 2 rukun ini. Iman mujmal ada 2. Yang pertama, amantu billah wa bima qala Allah. Beriman aku dengan Allah dan beriman seluruh firman-Nya. Tak memadai beriman dengan Allah kalau tidak percaya dengan firman-firman-Nya. Walaupun satu huruf anda tak ambil, walau satu ayat tidak memadai, iman mujmal anda gagal. Itu yang pertama, iman mujmal. Yang pertama ialah iman mujmal ada 2. Yang pertama, amantu billah
beriman aku dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa bima qala Allah, beriman aku dengan segala firman-Nya. Yang kedua, amantu bir rasul wa bima qala ar-rasul, beriman aku dengan Rasul dan beriman segala sabdanya. Tidak memadai beriman dengan Nabi kalau sabdanya kita tak beriman sekali. Kita tak mau ambil sabda-sabda yang terpilih saja, yang lain kita tolak, umpamanya tak suka. Yang terpilih kita ambil, tak boleh. Dia nak ambil semua sekali, tak boleh sikit-sikit. Nak kulluh semua sekali, tak boleh sikit-sikit. Jika benda tu sabda Nabi, maka dia ambil semua sekali. Tak memadai beriman dengan Nabi saja, kena ambil seluruh sabdanya. Sama ada sabda itu menyentuh hati dan perasaan, sama ada sabda itu suka tak suka, dia kena membenarkan. Betul dia? Apa contoh sabda yang tak apa gemar dengar? Apa kata Nabi kita? Man naqasa malun sadaqah. Tidak mengurangkan harta itu dengan bersedekah. Awak sedekah, awak tak kenal. Kalau lain okey. Dia tak tahu hikmat sedekah ni tuan-tuan. Ibarat seperti perigi, lagi dia ambil orang air, lagi bertambah, lagi dia ambil air, lagi bertambah. Sedekah ni ibarat seperti perigi, lagi ambil air, lagi bertambah, lagi air. Tak mana orang perigi lagi ambil lagi orang, ya. Dia ambil, lagi bertambah, lagi ambil, lagi bertambah airnya. Sebab itu saya tak ada bendang, tak ada sawit, tak ada getah. Tapi saya dengan Allah Ta'ala tak berkira. Sebab itu anak saya semua sekolah swasta semua, gaji kecil tetapi kenapa cukup. Saya tidak berkira dengan Allah. Saya akan jemaat paling menima, bukan untuk nak bangga tak, tapi saya bangga dengan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bagi saya harta. Paling menima RM10 saya bagi. Tuan-tuan nak bagi RM1 saya sampai tumpuk. Saya bila RM1 tu sedekah budak-budak, pasal dia sedang belajar, sedang dibatanggung. Kita pencen ada, gaji sini. Kalau sini seorang bagi RM10, kalau 100 orang apa dah? Dia RM1 sepanjang masa. Tapi dia beriman dengan Nabi, tapi tidak yakin dengan Nabi. Sabda yang okey ikut, yang ni aku tak okey. Tak. Dia tak okey. Dia tak mau itu. Betul. Saya kalau lupa hari ni RM10 nak bagi, tak ada, alhamdulillah tak ada duit hari ni, lepas aku. Tak ada. Saya double. Minggu depan saya masuk 20. Tuan-tuan apa? Kalau bawa orang je, awak lagi tak bawa orang ni katanya, dapat beli minum pagi katanya. Mana mahu habis tu? Bila tak dapat hari ni, besok kita double. Jumaat depan 20. Itu paling minimal saya bagi. Yang maksimal tu saya dengan Allah Ta'ala saja. Tuan-tuan kena ikutlah. Orang yang kedekut ni, dia percaya dia kaya, Allah Ta'ala miskin, pasal dia tak belajar tauhid. Kalau orang belajar tauhid, dia miskin, Tuhan kaya. Apa nak bimbang? Apa nak bimbang kan? Betul? Simpan banyak-banyak, yang untung orang nombor 2 esok, buat apa? Simpan banyak-banyak. Bila kita mati ada 200,000. Kita nak makan bedak, nak sekah bedak, yang untung orang nombor 2. Janda kita menangis 3 bulan, lepas edah ada orang ambil. Untung orang nombor 2. Dia kucar je duit kita. Yang kita pun tak makan, kita pun tak sedekah. Okey lah. Okey, ingat rukun mujamal, rukun iman mujamal ada 2. Tambah tadi apa dia? Amantu billah wa bima qala Allah. Beriman aku dengan Allah dan beriman seluruh firman-Nya. Allah Ta'ala pun beriman sepenuh-penuh je, dan ayat-ayat beriman sepenuhnya. Tidak ada syak, zan dan waham dalam mempercayai Allah dan firman-firman-Nya. Dan iman mujamal yang kedua ialah amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman aku dengan Rasul dan beriman seluruh sabda-sabdanya. Kalau kita beriman dengan Rasul sepenuhnya, sabda-sabda je pun kena beriman sepenuhnya. Jangan yakin, jangan tak yakin. Jangan boleh ada, tak boleh dan sebagainya, tak boleh. Itu namanya iman mujamal, iman secara umum. Mesti meyakini iman mujamal tadi.
Tetapi iman mujamal tak selamat kalau kita tidak baca iman mufassal. Rukuk iman yang kedua dipanggil iman mufassal. Iman mufassal ada 6. Amantu billah, bagaimana? Wa malaikatihi wa kutubihi sampai 6. Iman mujamal tak boleh selamat kalau tidak belajar iman mufassal. Belajar satu-satu persatu. Percaya dengan Tuhan sebenar-benar macam mana? Baca terperinci, detail-detail betul. Betul percaya dengan Rasul sebenar-benar macam detail macam mana? Baru selamat imam mujamal tadi. Imam mujamal iman secara umum saja. Dia tidak akan berkekal dalam hati kalau tidak belajar imam mufassal. Mufassal belajar secara terperinci, satu persatu, dia tak rukun iman itu. Barulah seseorang itu selamat daripada khatar, bahaya dalam akidahnya. Jadi kalau tanya orang lain kali berapa rukun iman, jawab apa? 6 ke 2? Dengar soalan dulu, jangan terus jawab je. Lain dia tanya berapa rukun iman mujamal? 2. Berapa rukun iman mufassal? 6. Barulah betul. Tapi soalannya umum. Berapa rukun iman? Itu soalan rambang kan? Soalan yang terang lagi sore, berapa rukun iman mujamal? Baru jawab 2. Berapa rukun iman mufassal? 6. Betul. Sebab itu ilmu naf'an itu tuan-tuan, dia berimpun dalam 4 perkara. Kalau tak ada 4 perkara ni, ilmu tu tidak manfaat sangat. Dia tidak meresap dalam diri seseorang itu. Ilmu yang manfaat itu dia ada 4 cirinya. Yang pertama, tahu apa nak buat. Yang kedua, faham apa nak buat. Tahu, faham, 3 amalkan. Setelah tahu, setelah faham, amalkan. Yang keempat apa? Sabar kepada orang lain. Macam ni dah tahu dah. Rukun iman sebenar kita kemarin tak berapa clear lagi lah. Sebenar rukun iman sebenar tu ada 2 tuan-tuan. Baru ilmu tu beranak, baru ilmu tu bermanfaat. Dia sampai tumpah bawa rukun iman berapa? Nah. Dia belajar mufassal, yang mau cuma dah tak tahu. Belajar imam mujamal, mufassal ni fardu ain. Mana fardu ain tu wajib tahu. Kalau tak tahu bawa sama mati. Wajib sini wajib syarat. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kepada orang tahu, orang buat. Dan dia seksa pada orang tidak tahu, tidak buat. Ini ilmu fardu ain. Setiap fardu ain wajib tahu. Kalau tak tahu, bawa sama mati. Tambah bab akidah, siapa nak tanya? Tak ada. Akidah akan ditanya pada tempat je. Yang pertama, malam pertama anda dimatikan atau siang pertama anda dikubur. Malam pertama anda dikubur atau siang pertama dikubur. Bermulalah soalan tauhid amat penting dalam kita. Baru ngempah kepala. Ngapa tak belajar marin? Ngapa tak belajar marin? Bila malaikat akan tanya, "Ma rabbuka?" Rukun iman pun tak tahu, cara nak beriman pun tak tahu. Sebut boleh lah. Sebut siapa boleh. Cara nak mengekalkan etikat iman mujamal macam mana, iman mufassal macam mana. Soalan kubur 5 ke 6? Soalan kubur 5 ke 6? Dah semua diam, macam tak selera tuan malam ya. Soalan kubur 5 kan? Walaupun sudah hafal soalan tu, belum tentu lagi kita boleh jawab. Di antara 5 soalan tu, 3 tauhid. Jangan main. 3 tauhid. 1 fiqh, 1 tasawuf. Di antara 5 soalan tu, bila kita mati esok, 5 soalan akan ditanya. 3 soalan berbentuk tauhid. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Fiqh 1 je. Ma qiblatuka. Tasawuf, ma ikhwanuka. Walau 5 boleh kita jawab Allahu Rabbi, Tuhan pun tak kenal. Tahu saja. Tahu dah kenal lain. Kita nak tahu dah kenal. Contohnya, semua penduduk bandar mesti ada masjid di Bandar Iung. Tahu saja, tapi dia tak akan singgah. Tapi kalau dia tahu dah kenal, insya-Allah dia datang. Itu beza tahu dah kenal. Kau tanya dia, siapa menjadi langit bumi? Allah. Tapi kenapa tak sembahyang? Kenapa tak taat? Kalau dia tahu dan kenal, tentu dia nyembah Allah. Tapi pasal dia tahu saya tapi tak kenal, itu tidak menyembah Allah. Clear? Boleh?
Rukun iman pada asal terbagi pada dua. Yang pertama, iman mujmal atau mujammal. Yang kedua, iman mufassal. Mujmal ataupun mujammal maknanya iman secara umum, secara lambang saja. Tetapi iman secara lambang ni tak kuat kalau tidak belajar iman mufassal, belajar terperinci satu baru bertahan iman mujammal ini. Nak beriman dengan Allah Ta'ala, firman Tuhan, tak boleh kekal, tak boleh kuat kalau tidak belajar sifat-sifat Allah. Pasal kalau tidak belajar sifat-sifat Allah, kita akan samakan sifat Allah dengan sifat yang baru. Betul kena belajar iman mufassal tu. Mufassal belajar secara satu persatu, secara terperinci. Bertambah rukun iman yang pertama adalah percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan macam mana maksudnya? Itu kita belajar satu dan sebagainya. Sampailah yang keenam. Itu rukun iman. Apa makna iman pula? Saya beriman, mereka beriman. Itu orang-orang beriman. Apa iman? Iman dari segi lughah maksudnya ialah tasdiq, membenarkan. Membenarkan dari segi lughah. Tapi tak boleh bertahan lagi kalau tak belajar dari segi istilah. Nak mengekal pada lughah tu kena belajar istilahannya. Pada lughatannya, pada istilahannya. Pada lughah dan pada syarak. Itu dia. Pada syarak mana iman ialah tasdiqu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi. Iaitu membenarkan apa yang disampaikan Nabi kita tu, yang datang Nabi tu. Membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan, apa yang datangnya. Itu maknanya beriman dari segi syarak. Itu dia. Jadi kita kalau nak berilmu ni, kita bukan saja mengetahui segi lughah saja, tapi kita kena faham dari segi syarak. Barulah ilmu dan amal itu rasa sedap, rasa seronok je. Mana kita faham. Betul saya gambar tadi. Ya. Ilmu yang nafaat tu syarat mesti ada 4 tadi. Kalau ada 4 tadi tenang je. Susah pun senang, tenang, ya. Kaya pun tenang, sakit pun tenang, sihat pun tenang. Ada dia. Pasal dia tahu diri dia ada yang mengawasinya. Betul dia tak heran. Betul. Orang yang kenal Tuhan ni tak kira letak di mana pun. Letak susah pun tenang je. Ya. Letak kaya pun tenang, tak ada kelang kabut. Letak sakit pun tenang je. Letak sihat pun tenang je, tak ada kelang kabut sebagainya. Ada dia. Kemudian baru kita masuk rukun 15 pasal yang kedua, iaitu mengetahui rukun iman. Ada dia. Kita tengok muka surat 8. Rukun iman itu 6 perkara. Yang pertama, beriman dengan Allah Ta'ala. Artinya percayakan keadaan Allah Ta'ala itu Tuhan kita adalah Ia patuh dan ialah yang patut disembah, dan ialah Tuhan yang tunggal, yang wajib bersifat dengan sifat kemalat dan maha suci daripada sifat kekurangan. Ini kita bicara iman mujammal ke mufassal? Mufassal. Belajar rukun iman satu persatu, ataupun belajar rukun iman yang secara terperinci. Yang mujammal secara rambang je. Iman mujmal tak dapat diselamatkan, tak boleh bertahan lama kalau kita tidak belajar rukun iman mufassal. Jadi iman mufassal yang pertama beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala. Allah tu apa gambar tuan-tuan? Satu dipanggil Tuhan, satu dipanggil Allah. Apa beza Tuhan dan Allah? Allah lah Tuhan, ya. Ya, Tuhan lah Tuhan. Tuhan lah Allah, ya. Apa beza Allah dan Tuhan tu? Sebab tu kalimah ilahun tu isim nakirah umum sangat. Tapi sebut Allah, itu isim makrifah. Dah dapat berbeza. Tuhan ni umum sangat. Semua orang kata ada Tuhan. Orang India kata ada Tuhan. Ya. Orang Cina kata ada Tuhan. Orang Yahudi kata ada Tuhan. Itulah pandangan umum sangat. Tuhan kita dengan Tuhan dia orang tu lain. Ya, tak sama. Jadi apa? Allah tu nama bagi Tuhan.
Nama bagi Tuhan dia panggil isim, nama. Tuhan tu dipanggil musamma, yang punya nama. Nama dan yang punya nama berbeza. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu siapa? Yang dikatakan Tuhan tu siapa? Tuhan yang wajib al-wujud, yang wajib ada tu siapa Tuhan tu? Takrif Tuhan tu apa benda? Tadi kita dah belajar takrif Allah tu nama bagi Tuhan. Ni nama Tuhan yang wajib al-wujud, wajib ada tu siapa Tuhan tu? Yang dikatakan Tuhan tu siapa? Yang dikenal dengan Tuhan tahu maksudnya? Maksud Tuhan ialah, yang dikenaki mana Tuhan tu ialah tempat tumpangan sekalian makhluk. Itulah Tuhan. Siapa namanya? Allah. Tuhan yang wajib wujud, wajib ada tu macam mana kita nak ketahui dia? Apa maksud Tuhan-Tuhan ni? Oh, tu dia. Tuhan maksudnya ialah tempat tumpangan sekalian makhluk, atau tempat tumpuan sekalian makhluk, ataupun tempat harapan sekalian makhluk. Itulah Tuhan. Yang langit numpang dia, yang di bumi numpang dia, yang sakit numpang dia, yang sihat numpang dia, yang susah numpang dia, semua numpang dia. Sebab itu bila kita sembahyang, kita sebut apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekian alam. Puji pun dia punya, alam pun dia punya. Sebab itu layak dia panggil Alhamdulillahirabbil alamin. Definisi atau takrif Tuhan itu ialah tempat tumpangan segala makhluk. Malaikat numpang dia, jin numpang dia, manusia numpang dia, semua numpang dia. Siapa namanya? Namanya Allah lah. Kita beza ke lah? Mesti bayin di antara satu dengan satu tu berbeza, tak sama. Allah tu namanya. Jangan kita kata Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Tu dah confuse tu, celaru tu. Itu termasuk dalam waham, samar-samar dalam memahami nama dan yang punya nama. Nama lain, yang punya nama lain. Kita mesti tahu nama lain, yang punya nama lain. Jangan ada waham di situ. Okey. Yang pertama, beriman dengan Allah Ta'ala. Artinya percaya keadaan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Dan ialah yang patut disembah. Tuhan yang bernama Allah itulah yang patut disembah. Dan ialah Tuhan yang tunggal. Tuhan yang bernama Allah ni Tuhan yang tunggal. Mana tunggal tu tak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu bagi dengan sesuatu. Karena kalau Tuhan ada sekutu, kata akal mustahil. Kalau Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku dua perkara, maka kata akal mustahil. Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku dua perkara. Bila berlaku dua perkara ni, mustahil kata akal. Ya? Tuhan kalau lebih satu, akan berlaku dua perkara. Yang pertama, ada kala mereka berpakat, kata akal mustahil. Kalau Tuhan ada dua, satu Tuhan di langit, satu Tuhan di bumi, dua-dua suruh nyembah dia, kita pun confuse, Tuhan mana nak sembah ni? Yang langit pun suruh nyembah dia, yang di bumi pun nyembah dia. Mana kita nak sembah ni? Confuse kita, celaru kita. Kemudian kalau mereka, kalau seorang langit, seorang bumi sekalipun, mesti antara duanya ada yang lemah, ada kuat. Tak sama macam kita berdua. Kekuatan saya yang Ustaz Farid kuat, Ustaz Farid lagi. Tengok body dia dengan body saya. Dia boleh angkat mungkin 20 kilo, saya 10 kilo je. Kalau begitu, kau Tuhan dua tadi. Ada yang lemah, ada yang kuat. Katakan mustahil. Ada kala mereka bergaduh. Kalau Tuhan di antara Tuhan dia bergaduh, boleh buat alam ke? Tak boleh. Tuhan ni kuasa dia, kudrat dia, tidak ada siapa boleh menghalangnya. Kalau kudrat Tuhan tu dihalang oleh benda yang lain, maka tak boleh buat alam. Bila Tuhan dua, sama ada mereka berpakat, sama ada mereka bergaduh. Kata akal mustahil. Dia tetap tunggal. Bila tunggal, dia boleh buat keputusan apa saja. Macam kita dalam rumah, ada dua pemimpin. Satu pemimpin besar kita, kedua pemimpin kecil. Mana ada orang lepas nikah, ada pernah gaduh Ustaz Farid? Tak, saya sejak aku terima nikah tak pernah gaduh, buat bohong. Kadang-kadang 3-4 hari tak bertegur. Begitu alam tadi. Kalau dia bergaduh, macam mana gamaknya kita ni? Semua stok mati tak bergerak.
Mangkuk kita. Kerana yang menggerak kita ni Allah SWT. Kalau dua tu tak boleh bokok kan, mungkin telinga terbuka, telanga tutup, mata tutup kan, macam mana? Sepatut mata kan, dia bila buka automatik dia dua terbuka. Tapi orang itu pasal dua yang berkuasa, satu buka satu terbuka, macam mana kau buat? Katakan mustahil. Begitu kita Roma kita ada dua pemimpin, dua pemerintah. Yang terbesarnya bapa, yang kecil sikit mak. Kalau mak bapak bergaduh kan, anak-anak celaru. Anak-anak terbiar jawab. Nak pegang dengan mak pun tak boleh, nak pegang bapak pun tak boleh bergaduh. Tak boleh jadi rumah tangga tu. Betul bohong saja lepas nikah tak bergaduh. Paling tak dia masam je. Betul tak? Awak dah beli kutiau dengan mi, kata itu dah khabar dia. Malam ni abang nak pegang kutiau, hari balik tu buatnya mi. Masam 3-4 hari. Sikit je gaduhnya. Tapi gaduh suami isteri sekejap je, esok dah keluar balik tu je lah. Tu keluar balik, gaduh kejap je. Begitu alam, kalau Tuhan tidak tunggal, akan berlaku dua perkara. Ada kala mereka berpakat, ada kala mereka bergaduh, maka kata akal mustahil. Apa makna mustahil? Sebab itu kalau nak ngaji bab akidah ni, dia kena mahir 3 hukum. Apa dia? Hukum akal ada 3 kan? Tambah apa? Tambah apa hukum akal? Hukum ada 3 bagi. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Hukum akal ada 3 kan? Tambah apa? Wajib. Kedua mustahil. Ketiga tak lepas betul ayub, tak tahulah saya. 3 harus atau jaiz. Kalau Tuhan 2 kata akal mustahil kan? Apa makna mustahil? Apa makna mustahil? Tuhan tu satu, wajib. Apa makna wajib? Ada. Sebab itu kata Imam Al-Kharamain dalam kitab Aqidatul Najin, kau benda tak kisahlah, dia kata orang yang tidak mengetahui hukum akal, maka orang itu tidak ada akal. Cerdik saja, akal tak ada. Kita orang Islam nak cerdik dan berakal, bawa ada pertimbangan. Tapi kalau cerdik saja tidak ada pertimbangan, dia ikut dia je. Kalau cerdik sama seperti ayam, kambing, kobau. Ayam contohnya. Ayam tu kalau kita bagi beras dengan pasir, dia cerdik tak? Dia pilih apa? Bukan. Cerdik, cerdik kita lah. Ataupun kita bagi beras, kita bagi emas. Itu dia. Ayam pilih apa? Dia pilih beras juga. Ada ayam pilih emas. Awak terkejut dengar. Tetapi manusia, jika diberi emas, diberi beras, dia ada akal kan? Tentu dia ambil emas, kerana emas tu lebih besar nilainya daripada beras. Sebab tu orang Islam dia mesti bijak sini dan bijak sana. Jangan bijak sini, kalau bijak sini dipanggil pandai saja. Dia panggil pandai je. Makna mustahil kalau Tuhan lebih satu, akan berlaku 2 perkara. Maka tak akan mustahil. Mana mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu wa wujuduhu. Kita terjemahkan. Mana mustahil? Barang tak terapa pada akal akan kenapa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu wa wujuduhu. Barang tak terapa pada akal akan adanya, akan tiadanya. Mana mustahil? Barang tidak terapa pada akal akan tiadanya. Sekutu Tuhan tu kata akan mustahil, tiada. Tak ada. Itu mana mustahil? Mana wajib? Barang yang terapa pada akal akan adanya. Itu ni wajib. Apa ni mustahil? Harus. Apa ni harus? Tak lepas aku akal, mana orang Melayu cerdik, tak ada akal lagi. Majoriti cerdik, akal tak ada lagi. Makna harus ma yasihu fil aqli apa dia? Fil aqli adamuhu wa wujuduhu. Barang terapa pada akal akan ada dan tiada, harus.
Ada siang tak ada malam harus, ada malam tak ada siang harus. Tapi kalau siang saja tanpa malam, dah lain hukumnya. Jadi kalau kita nak belajar mengenal Tuhan, yang pertama sekali kita kena mahir ukur akal. Ukur akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Itu hukum syarak pula, itu bab fiqh je lah. Kita tanya sekedar lambat, hukum syarak apa? Tadi ukur akal. Akal saja, kalau syarak tak berjalan tak jadi. Bila ada akal kita nak menjalankan syarak, hukum syarak apa? Ramai tak tahu ni. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Betul tak? Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Apa maksudnya? Itu lapar kinayah. Apa maksudnya? Maknanya janganlah malah belajar, nak galak belajarnya. Kalau sekali-sekali sampai tumpuk tak dapat. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Nak galak datang, nak galak belajar je. Ada guru datang, ada guru datang. Ini sebulan datang, 5 bulan hidup. Dah lah, lebih lah. Kalau dah tahu, tak payah belajar. Bukan main duduk rumah. Maknanya ustaz tak payah hurai panjang. Ada faham ustaz? Pendek masa tak payah kita nak habis masa banyak sangat. Kalau tak tahu, jangan sekali-kali belajar. Kalau dah tahu, tak payah belajar. Tapi jangan ditakwil pemikiran kita. Pasal itu lapas kinayah, sindiran kan. Dia bukan lapas soreh terang. Awak dapat putera baru kan, kata. Ustaz kata Kemir kau dah benar tak payahlah ngaji, katanya. Tak payah belajar, duduk rumah je. Pasal dah tahu, katanya, tak payah belajar, katanya. Tak tahu jangan sekali-kali belajar, katanya. Kau syarat apa? Kam jumlah. Berapa semua? Kau syarat apa? Saya dah tunjuk tangan, dia tak jawab. 5 kan? 5. Tapi 5 ini tidak tetap. Ditambah lagi hukum wadai. Tiap-tiap satu tu 5 juga. Jadi keseluruhannya hukum syarak ada 25. Bila wajib ke ada sabar, ada musabah, ada syarat, ada macam-macam lagi. Asalnya 5, tapi dia pecah akan menjadi 25. Hukum syarak tu campur dengan tiap hukum syarak yang satu tu ada lagi wadai, 5 lagi hukum di situ. Betul tak? Sebab itu orang yang faham hukum syarak ni, kalau dia bercakap dia tak ikut emosi sangat. Pasal dia belajar bab kunci-kunci ilmu fiqh. Kalau tak belajar kunci-kunci fiqh, habis tu dia bercakap bebas je. Dia cakap bebas je. Pasal dia tidak memahami hukum syarak tu. Dia. Kunci fiqh ada 5, asas sekali. Kalau ada 5 tu, insya-Allah kalau dia beri pengajaran, orang boleh faham dan orang boleh dengar. Kalau tak tahu kunci, nak buka macam mana? Lemari tertutup, tapi kunci tak ada. Memang pokok ya. Asas kunci fiqh tu 5. Untuk nak menjalankan hukum syarak yang 25 tadi. Asasnya 5. Daripada 5 tu dia wadai, dia datang ke 5 lagi. Wajib ada 5. Apa harus ada 5 lagi hukum wadainya. Haram ada 5 lagi hukum wadainya. Jadi mana kumpul-kumpul sekali ada 25. Ada ni. Bila setelah kita kaji 25 itu, barulah dapat kita memberi maklumat dengan tepat. Ada dia. Kemudian dia fahamlah istilah-istilah fiqh sekadar secara asasnya dia tahu. Baru dia boleh memberi penerangan. Asas kunci fiqh yang 5 itu sangat penting. Pasal nak hukumkan hukum yang 25 tadi. Kunci fiqh yang pertama dia panggil al-umuru bi maqasidiha. Setiap pekerjaan tu apa dia niatnya, apa dia qasadnya. Kalau kerana Allah, kerana makhluk, kata tauhid apa panggil apa tu? Kalau orang buat ni kerana Allah, kerana makhluk, dalam tauhid dia panggil apa orang tu? Syirik apa? Syirik jadi ke syirik kopi? Dia buat kerana Allah pun nak tunjuk, kerana manusia pun tunjuk makhluk. Maka dari segi tauhid, dia termasuk syirik jali ke syirik kopi? Syirik yang terang ke atau syirik tersembunyi? Itu pasal. Sebab tu tauhid terpenting sangat. Jadi kunci fiqh 5 itu kalau kita tahu, yang kelima sekali, nombor 5 sekali dipanggil al-adatu bil muhakamah. Adat menjadi hakim. Adat menjadi hukum. Bila adat sudah menjadi hakim hukum, tak payahlah
nak bertengkar-tengkar. Kau tanya orang, contohnya setiap orang kita buat survey, baca Yasin malam Jumaat tu baik ke tak baik? Tanya, baik. Hampir majoriti kata baik. Udahlah. Adat pun kata, adat sudah menjadi hukum kata baik-baiklah. Ini tak ada dalil lah, tak ada dalil lah. Orang dulu tak ada cari-cari dalil lah. Dah dapat dalil dah. Dia terlampau nak cari dalil, tak jumpa bendanya. Orang dulu bukan saja mencari dalil, benda dapat. Ini sibuk nak mencari telaga. Sedangkan orang tu dah bergelumang dalam telaga. Buruh semua nak dalil. Memang dalil itu penting. Tetapi kalau al-adatu bil muhakamah, adat sudah menjadi hakim, menjadi hukum, semua kata baik. Majoriti kata baik. Apa masalah? Tanya dalil, baik ke tak baik? Semua kata majoriti baik. Udahlah. Jadi sebab itu nak bergaduh apa? Bila adat sudah menjadi hukum, udahlah menjadi hakim. Tapi kau tak belajar kunci yang 5 tadi, nak bergaduh aja. Sebenarnya tak buat, tak nak edak. Ini dah awak buat. Dah awak tak semayang, dah orang semayang. Contoh ya. Dah awak tak puasa, dah orang puasa. Tak guna lah. Okey, kita sambung sikit lagi. Ini bagi masa 8.45 ke? Itu mati ke? Mati. Okey. Dah masuk 8 soal lagi. Okey, rukun iman yang pertama ialah pertama beriman dengan Allah. Allah ternama bagi Tuhan ya, yang ternama bagi Tuhan yang wajib wal wujud tu. Maksud Tuhan ialah yang dikatakan Tuhan tu ialah apa? Tempat tumpangan, tempat harapan. Tempat tumpuan segala makhluk. Itu Tuhan. Semua makhluk numpang dia semua. Atau kalau dah penyegan sangat, Tuhan tak apa? Jawab paling penyegan. Tuhan punya alam. Mudahlah, susah fikir banyak kan. Tuhan punya alam, betul lah Tuhan. Dia nyebut, Tuhan maksudnya tempat tumpangan, tempat harapan, tempat jenuh mikir. Ambil soalan yang pertengkar. Siapa Tuhan? Tuhan punya alam. Udahlah. Mana ada alam yang lain? Saya punya, dia yang punya je. Dah. Mana ada alam yang lain selain Tuhan? Dia yang punya. Kau tanya orang, Tuhan apa? Tuhan punya alam. Udahlah. Lepaslah Imam Mujabal tu. Kalau nak belajar tafsir lagi, tu baru kita gabung gini. Tu tafsir namanya. Jadi bila jawab, kalau orang tanya, saya mau masuk Islam lah Ji. Saya dulu pun sudah sembah sama Tuhan juga. Tapi Tuhan sana saya tak yakin lah. Saya mau sembah ni Tuhan orang Islam punya. Itu Tuhan apa? Aku pun tak tahu. Kita mangkul lah. Mangkul ya. Dia nak cari Tuhan yang sebenar. Bila tanya kepada orang Islam sendiri tak boleh jawab. Sebab tu dia boleh jawab lah. Tuhan yang kamu sembah tu memanglah tak betul tu kan. Tuhan rekaan. Tuhan yang sebenar-benar ialah Tuhan tempat tumpangan segala makhluk. Termasuk orang Cina numpang dia, orang India numpang Cik, semua numpang dia. Dia saja. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan punya alam ni Allah saja, lain tak ada. Kenapa sembah yang lain kan? Jawab itulah. Jadi pertama beriman dengan Allah Ta'ala, arti percaya keadaan Allah Ta'ala itu Tuhan kita itu. Percaya sungguh-sungguh. Dan ialah yang patut disembah. Dan ialah Tuhan yang tunggal, tak ada sekutu ya. Yang wajib bersifat dengan sifat kemalat. Sifat kemalat adalah sifat kesempurnaan. Sifat kemalat dan sifat kesempurnaan, bukan sifat yang menyempurnakan ketuhanan itu. Ya, sifat kemalat bukan sifat dia, Tuhan dah sempurna dah. Betul? Yang kita kata sifat kemalat inilah yang menyempurnakan Tuhan. Ini pahaman yang salah. Sifat dan zat Tuhan sudah sempurna. Jangan diklarifikasikan. Sifat kemalat itu sifat kesempurnaan. Sifat dah sempurna, zat dah sempurna. Bukan makna kemalat tu dengan sifat kemalat lah Tuhan itu sempurna. Soalnya zat dan Tuhan, zat dan sifat Tuhan tidak koordinat maknanya. Betul? Itu pahaman yang salah. Macam kita kata Tuhan kalau hendak menjadikan alam, disebut kun, menjadikan sesuatu disebut kun je. Kun mesti jadi. Itu salah pahamannya. Kun tu firmannya, yang berbekas tu bukan kunnya tetapi kodratnya. Kalau kita asingkan kun yang kodrat tu syirik tu. Mana boleh asing-asingkan? Yang memberi bekas kodratnya bukan kunnya. Tuhan kalau hendak sesuatu sebut kun je.
Sedangkan kun itu tidak beri bekas. Yang beri bekas itulah kudrat dan iradat dia. Begitu sifat kemalat ni. Sifat kemalat bukan bagi menyempurnakan, dia sudah sempurna dah. Cuma disebut sifat kesempurnaan Allah. Betul ngaji sifat 20, nak kena faham apa itu zat, apa itu sifat, baru dapat kita klasifikasikan. Kalau tidak, kita sama zat Tuhan, sifat Tuhan sama dengan makhluk. Rosaklah. Betul, kita akan belajar bab rukun syahadah pasal yang ketiga rukun 15 tu, iaitu mengisbatkan zat. Maksudnya sebab tetapkan zat Tuhan, dia tidak sama dengan makhluk. Dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan johar. Tu dia. Dalam pasal yang ketiga tu kita akan cerita bab rukun syahadah. Pertama, rukun syahadah 4 kan. Mengisbatkan zatnya, mengisbatkan sifatnya, mengisbatkan af'alnya, dan mengisbat kebenaran Nabi SAW. Mana tetapkan zat Tuhan tu tak sama dengan zat yang baru. Zat yang baru dipanggil jirim. Tuhan bukan jirim. Apa nak jirim? Tiap-tiap yang mengambil lapang, tiap-tiap yang ambil tempat tu jirim namanya. Tuhan dia bukan jirim. Kalau dia bukan jirim, tak boleh dikata dia di atas. Kalau di atas, dia benda. Tiap yang di atas, di bawah kanan tu benda. Tuhan bukan jirim. Kalau kata-kata Tuhan di atas, Tuhan tu jirim lah. Benda lah Tuhan tu. Bila sebut benda, dia ada muqabalahnya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang depan, kadang belakang. Sebab itu memahami Quran, kena belajar ilmu Quran. Tidak boleh mengelukkan akal. Sebab itu tafsir terbagi dua kan. Ya Ustaz Farid? Tafsir Quran terbagi dua kan. Tahu apa kan? Tahu dipanggil tafsir apa? Tafsir bil ma'sur. Quran mesti ditafsir dengan Quran atau ditafsirkan hadis. Dan Quran tidak boleh ditafsirkan tafsir bi ra'yi, pendapat saya. Pendapat saya lah, saya pun dah ambil, saya pun dah baca Quran dah. Tuhan sering ngabarkan, ya, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Tuhan sendiri. Sedangkan bila sebut Quran, dia ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Sebab itu Quran tidak boleh ditafsir dengan bi ra'yi, pendapat saya tak boleh. Quran mesti ditafsirkan dengan bil ma'sur. Tak boleh ikut pendapat kita je. Kalau ayat kesamaran, cari ayat yang lain menerang lagi. Tak ada, berdasar hadis dan sebagainya. Dia tak boleh. Bila dapat itu ayat, kita nak mentafsir Quran. Sebab itu nak mentafsir Quran ni, paling tak ada 9 syarat mesti ada. Kalau tak ada, baca uraian, jangan nak tafsir saya sendiri. Syarat nak mentafsir Quran mesti 9 syarat. Pertama sekali, tahu ilmu alat. Paling tak ada ilmu nahwu, ilmu saraf. Kalau tidak, jangan ditafsir nak pandai-pandai sendiri. Baca je huraiannya, jangan nak terjemah ke sini. Takut dia pergi tafsir bi ra'yi. Betul, salah satu nak memahami agama mesti mengetahui ilmu alat. Paling tak adanya 2. Tak banyak lagi lah. Nahwunya, sarafnya, balaghahnya, apa lagi, mantiknya, bayannya. Itu dah orangnya mujtahid lah. Kita sekurang-kurangnya sekadar untuk memahami sedikit-sedikit je, tapi tak boleh berani nak mentafsirkan bi ra'yi, pendapat saya. Baru 2 alat je dulu. Macam kita tak belajar ilmu nahwu, berapa ramai orang yang istighfarnya sonsang. Betul tak? Ada orang baca istighfar sonsang, ada istighfar tak sah, walaupun tidak mencederakan makna. Ada huruf atau baris yang mencederai makna, dan ada huruf dan baris tidak mencederai makna. Tapi nak tahu kelebihannya itu, kita kena belajar ilmu nahwu. Macam kita baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa tahun kita ngamalkan. Dia segi nahwu salah tu. Bila kalimah isim tu, ha tu beri mansuf, maka di akhir kau mesti mansuf juga. Tak boleh dibaca dengan marfu'. Jadi huwal hayyul pula. Lain kalimah astaghfirullahal azim. Ni hal azim. Bila hal azim, hayyul qayyum, bukan hayyul qayyum. Begitu juga selawat sonsang. Kunut subuh. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa barik wasallim. Tengoklah. Kalimah salat tu dia mansub ke dia marfu' ke dia khafat ke? Kalau salat, salamlah. Sebab tu kena, salah satu nak memahami agama, dia kena tahu sedikit ilmu alat tu. Paling tak ada 2 alat tu.
ilmu nahwu, ilmu saraf. Itu dia tak boleh main. Sebab itu Quran ni tidak boleh ditafsirkan bira'yi, kecuali kita ada kemahiran paling tak ada dua. Itu pun kena ikut huraian, tak boleh pandai-pandai sendiri. Pasal banyak di segi mantiknya lain, segi balaghah lain. Dia tak boleh kita kecuali orang sudah tu syarat nak jadi mentafsir Quran paling tak ada 9 syarat. Ilmu nahwu ada, ilmu saraf ada, lepas tu ilmu tafsir, ilmu hadis dia, ilmu fiqh, usul fiqhnya. Ada 9 perkara syarat baru boleh nak mentafsirkan Quran itu. Kalau tidak baca huraiannya, kita takut tafsir bira'yi kan, pendapat saya. Pendapat tu kadang-kadang boleh menyebabkan syirik, menduakan Allah Ta'ala, sedangkan maksudnya lain. Itu yang pertama, beriman dengan Allah Ta'ala, arti percayakan Allah Ta'ala itu Tuhan kita, dan ialah yang patut disembah, dan ialah Tuhan yang tunggal. Wajib iktikadkan Tuhan itu tunggal. Kalau Tuhan tak tunggal, kalau Tuhan tu ada sekutu, akan berlaku dua perkara, yang tak akan mustahil. Wajib bersifat dengan segala sifat kemalat dan maha suci daripada sifat kekurangan. Kita nak ambil tadi rukun iman terbagi dua, mujammal, mufassal. Kalau rukun iman mufassal ni, yang pertama tu percaya kepada Allah, nak anggap dia Tuhan yang tunggal dan sebagainya, adalah mengetahui sifat-sifatnya. Mengetahui sifat-sifat Tuhan juga ada dua jalan. Satu secara ijmal, satu lagi secara tafsil. Secara ijmali dan secara tafsili. Ada dia. Kalau ijmal dia secara ringkas aja. Sifat pertama wujud. Wujud artinya ada. Ya, contoh. Ya. Ada. Wujud artinya ada. Mustahil Tuhan tiada. Ya. Dalilnya makhluk ini. Itu sekadar ijmal baru. Tak selamat lagi. Kalau kita tidak belajar secara tafsili, nanti kalau orang tanya, kamu kata Tuhan tu wujud Tuhan tu makhluk atau alam ataupun mungkin ataupun baharu. Apa pasal kamu jadikan wujud Tuhan tu sebagai alam, sebagai dalil wujud Tuhan? Tak selamat lagi kalau kita tidak belajar tafsilinya. Kalau alam tak menjadi bukti sebagai tanda wujud Ta'ala, siapa yang menjadikan alam? Tentulah ada yang menjadikan alam ini. Yang menjadikan alam ini Allah SWT, itu dalil tafsili namanya. Kita boleh menjawab hujah. Kenapa jawab itu? Dia kata, alam ni berubah. Tiap berubah tu mesti dia merubahkan. Al-alamu mutaghayyirun wa kulli mutaghayyirin hadisun. Alam ni berubah-ubah, tiap berubah tu mesti ada yang membaharukan, menjadikan. Takkan jadi sendiri. Mesti ada jadi. Itu dalil tafsili. Tujuan kita nak belajar dalil ijmali tafsir itu nak menolak hujah. Pertama daripada manusia, daripada syaitan. Kalau secara ijmali tak dapat boleh melawan hujah. Kadang-kadang dengan manusia pun gagal, dengan syaitan pun gagal. Lepas tu kita akan belajar sifat-sifat Tuhan tu secara ijmali, secara ringkas, secara umum, dan kita akan belajar secara tafsili satu persatu. Secara huraian untuk mengelak hujah. Kerana hujah akidah ni dua, satu syaitan, satu manusia. Kadang-kadang manusia menyesatkan kita, kadang-kadang syaitan. Jadi tak belajar secara ijmali saja, secara ringkas, tak boleh jawab hujah. Okey, yang kedua, rukun iman kedua, beriman dengan malaikat. Artinya kita percaya bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu banyak malaikat, iaitu satu bangsa kejadian Allah Ta'ala daripada nur, ini cahaya. Tiada bersifat mereka itu dengan sifat-sifat manusia, dan tidak pernah mereka itu mengerjakan maksiat. Rukun iman fasal yang kedua ialah kita nak percaya malaikat itu satu makhluk yang Tuhan jadikan daripada cahaya, dan bilangan malaikat itu banyak. Tidak terhingga banyak, tapi wajib diketahui ialah 10 nama je. Macam sifat Tuhan, sifat kemalat Tuhan tidak terhingga banyak, tapi wajib diketahui hanya 20. Begitu ke? Rukun iman yang kedua percaya malaikat. Kita wajib percaya Allah Ta'ala menjadikan malaikat itu daripada cahaya, dan bilangan malaikat itu tidak tinggi banyak, tetapi wajib ketahui hanya 10. Start daripada jeri sampailah yang ke 10 nya. Malaikat ni jadi bercahaya. Dan malaikat ni kalau kita belajar dalam kitab lama, kitab akidah awam, sifat-sifat malaikat di kabur situ. Wal malakul ladzi bila abin wa katanya. La akla, la syurba, la nauma lahum. Lah kita akidah awam tu, kita untuk hafal di pondok-pondok budak-budak.
Terangkan sifat-sifat malaikat. Kata Tok Guru. Dia baca dah. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba la nauma lahum. Malaikat itu apa? Dia tak ada bapa, bila abin tak ada bapa, wa tak ada mak lagi. La akla tak makan. Lagi apa? La syurba tak minum. La nauma lahum, mereka tidak tidur. Sebab itu Nabi boleh taat je. Kita orang tengok tak dah lapar, dah nak tidur. Sebab itu imam malaikat dipanggil imam matbu'. Tetap je. Tak ada gangguan pun. Tak lapar, tak letih. Pasal dia bukan makan, bukan minum. Kita je. Jadi kita berhenti ayat nombor 2. Iaitu rukun iman kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat ni wajib kita percaya Allah Ta'ala menjadikan orang malaikat. Dan malaikat tu kejadian daripada nur cahaya. Bilangan malaikat banyak, tetapi wajib diketahui secara perdoaan sebanyak 10 nama. Kau tanya orang, Malik itu di segi akidah dan rukun iman apa? Malik mana? Tak lepas berdoain. Malik tu malaikat, tugas-tugas je menjaga neraka. Rakib mana pula? Tak lepas berdoain. Walaupun dia sembahyang, walaupun puasa, dosa perdoain tak lepas. Dan insya-Allah kita sambung silakan datang yang rukun iman yang ketiga. Jadi sebelum kita nak cerita rukun iman ketiga, saya nak tanya post mulai besok, sebutkan nama malaikat yang 10. Seorang-seorang sebut satu orang. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Tak dapat pergi sampai habis kelas. Boleh kan? Sidi akan datang, saya tanya bila rukun iman yang kedua percaya malaikat, sebutkan 10 malaikat tu. Kalau tak tahu tugas pun tak apa, sebut nama je. Nombor 1 sampai 10. Tak tahu berdiri sampai habis kelas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad washabihi ajmain. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin hafizal mursalin wal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.